Dah semua dah turun? Dah, kalau semua dah turun, meh kita masuk ke dalam. Bismillah. Syem nak sampai ni, Syem? Kenapa? Ni lepas buka? Dah buka dah makan. Gambar video ni kalau nak ambil curi-curi saja. Bawah. Jangan nak cerita. Dia khilaf. Makam lah. Kalau ikut orang Mesir, darah. Dia khilaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh duduk je. Duduk. Ya anak-anak kita bagi ayah-ayah duduk di belah depan sikit boleh? Boleh okey. Meh ibu-ibu muslimat. Sini. Memang makam dah buka waktu Covid ni, cumanya kalau ikutkan lepas Zuhur baru boleh buka betul. Dia takut ni lah bila kita bubuk ni pasal apa buka awal dan sebagainya. Sila duduk sila. Semua dah ada dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke masjid dan makam cicit dan piut bagi Nabi SAW. Faham piut kan? Piut ni bawah cicit dan piut bagi Nabi SAW, iaitu Sidi Ali Zainal Abidin As-Sajjad dan Sidi Zaid Ibn Sina Ali. Sina Ali Zain. Baik. Sebelum saya cerita khusus tentang sahibul maqam, suka untuk saya kongsikan tentang yang pertama perkara first kali, iaitu adab menziarahi makam lah. Sebab adab ini adalah merupakan pintu bagi kerahsiaan. Sekiranya adab ini kurang, maka kuranglah kerahsiaan ataupun cahaya yang akan kita perolehi. Baik, saya suka kongsikan tentang adab yang diajarkan oleh guru kita, khusus apa yang telah diajarkan khusus oleh Al-Habib Ali Jufri kepada kita, iaitu yang pertama, bila menziarahi makam, pertama sekali bagilah salam. Satu, saya ringkas saya ringkas sebab ni panjang. Yang kedua, bila mana masuk, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Yang ketiga, janganlah terlalu dekat dan terlalu jauh dengan makam. Selepas itu, berdoalah, mohonlah hajat masing-masing. Seterusnya, jangan disebut perkataan lamis. Lamis ni jangan sentuh, pegang. Jangan lamis, jangan pegang makam. Tetapi disebut perkataan ayat perkara ini tidak terpakai kepada orang Mesir. Lagi saya akan cerita pasal apa. Seterusnya, kalau ada makam yang kita boleh pusing ke kanan tu, kita pusing ke kanan. Pusing kanan. Lepas itu jangan membahagi belakang. Selepas tu nak keluar bagi salam lah. Yang ni rasanya mungkin semua makruf lah perkara ini. Jadi saya cerita sikit sebab apa disebut perkara ini. Dan sebab apa tadi saya ada sebut kenapa perkara ini tidak terpakai kepada orang Mesir. Takkan orang Mesir semata-mata saja. Jadi saya akan kongsi. Baik. Itu yang dikongsi oleh Habib Al-Jufri. Dan suka untuk saya tambah sikit, nak lebih seronok ziarah makam ini, macam saya sebut pada pakcik-makcik dalam poster tadi, ziarahlah makam seolah-olah kita menziarahi ketika mana dia masih hidup, kerana adab itu kita lebih menjaganya. Sekali saya akan cerita sebab apa. Baik, yang pertama bagi salam, yang kedua tundukkan pandangan. Sebab apa tundukkan pandangan? Ini kita tengok kita tengok orang yang awliya as-salihin, bila menziarah awliya as-salihin, kita tengok dia punya dia punya, kita kata apa, halus cara adabnya tu bagaimana kita tengok. Sebab apa tunduk pandangan? Bayang kita menziarahi guru kita, ulama-ulama kita masih hidup, agak-agak kita jumpa, kita cakap macam tu, ataupun kita tunduk pandangan. Kan dari sudut zahirnya pun kita menundukkan pandangan, betul? Maka begitu juga yang sepatutnya dibuat kepada ni, kerana mereka juga hidup. Satu. Nombor dua, sebab apa disebutkan jangan lamis ataupun pegang makam.
ataupun menggosok ataupun meletak sesuatu pada makam, sekiranya letak dikira kurang adab, tetapi perkara ini tidak terpakai kepada orang Mesir. Ini Habib Al-Jufri sebut. Sebab apa? Baik. Adakah orang Mesir semata-mata, kan, kalau kita tengok tadi, khususnya tadi di luar lah, kalau kita akan pergi ziarah selepas-lepas ni makam, kita akan tengok banyak lagi benda orang Mesir buat. Kadang bukan setakat letak tangan di makam, kadang sapu, kadang cium, kadang gosok. Adakah orang Mesir semata-mata saja boleh buat perkara ni? Orang lain buat akan dikira kuat adab? Tak. Ini dia diletak kepada kita punya i'tiqad, kita punya pegangan kita. Sebab apa dia buat benda tu? Sebab tu saya kata tadi dalam coaster, saya kata antara perkara yang boleh belajar dengan orang Mesir ini adalah perkara yang mencintai dan mengasihi ahli bait, para awliya as-salihin dan sahibul maqam. Sebab apa orang Mesir bila mana menziarahi makam tidak seperti orang selain daripada orang Mesir menziarahi makam. Kita ziarah makam, umpama kita ziarah kubur, bila mana kita ziarah kubur, maka kita anggap ziarah kubur, maka kita akan terhijab banyak perkara. Berbanding kalau kita ziarah orang, kan kita ada perbeza. Dari zahir kita pun bila mana kita ziarah orang yang hidup, lain. Kita ziarah orang yang dah mati, lain. Hakikat dua-dua ini hidup. Tapi hidup alam ni, yang ni hidup alam ni. Sebab tu kalau kita tengok para awliya as-salihin bila mana menziarahi makam, adabnya cukup tinggi dia menjaga. Jadi orang Mesir asbab apa? Dia pegang, dia cium, dia sentuh. Sebab apa? I'tiqad dia nak pegang sahibul maqam tak boleh. Tapi yang paling dekat dengan dia adalah maksurah ataupun box makam tu, yang tulah dia sapu, yang tulah dia cium. Kita kata ganti, dia nak cium tuan punya makam tak boleh, tapi hak tu yang paling dekat. Jadi kalau kita buat benda tu, adakah dikira kurang adab? Dikira kurang adab kalau kita semata-mata buat, tak ada apa-apa, pi saja-saja duk gosok, ambil ridak duk gosok, ambil saban duk gosok, semata-mata buat, dikira kurang adab. Tetapi kalau nak ambil berkah, antara salah satunya apa yang guru kita buat, kalau ada tasbih dia buang, dia gantung di makam. Sebab niat munawalah. Munawalah ni maksud kalau kita pergi kan, kita ziarah orang hidup, guru kita hebat, kita bagi tasbih kepada guru tu untuk munawalah. Munawalah ni apa istilah dia? Kita kata macam mudah ambil berkat lah. Berkat orang tu apa turun kat tasbih kita, moga-moga tasbih kita duk guna ni pun ada keberkatan daripada dia. Begitu juga orang Mesir buat. Guru kita buat bila ziarah makam, dia letak ridak dia letak saban dia dekat makam, niat munawalah. Jadi faham tak maksud saya sebab apa orang Mesir sahaja yang Habib Al-Jufri sebut? Sebabnya di sini. Di sini. Jadi yang terakhir, macam saya kata, buatlah ziarah makam seolah-olah jangan anggap makam ini makam. Nak sedap ziarah makam, rahsianya jangan anggap makam ini makam. Kalau kita anggap makam ini makam, maka kita akan duduk depan, kita tengok ni pintu. Tak ada apa. Kita duduk depan maksurah makam box. Ni box makam, pak makam. Kalau kita ziarah makam, wah cantiknya makam. Oh yang ni warna hijau, yang ni warna kuning, yang ni. Maka adab tu makin kurang. Sebab tu bila mana kita anggap ziarah makam ni seolah-olah kita ziarah orang dia yang masih hidup, maka kita ziarah, ya Allah aku duduk depan cucu Rasulullah SAW, aku duduk depan cicit Rasulullah SAW. Maka takkan aku nak ada adab dia. Faham maksud saya? Satu tu tentang ziarah makam. Nombor dua, suka untuk saya sebut dan saya ulang balik, ketika mana kita menziarahi makam pada hari ini, kita beruntung sebab kita ada bukan silaturahim kita sesama orang yang masih hidup ini dituntut, bahkan silaturahim kita dengan para arwah ini juga sangat dituntut. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW, hatta orang awam sekalipun. Di mana Nabi pernah sebut, kuntu nahaku, aku pernah melarang kamu untuk menziarahi kubur, tetapi pada hari ini ziarahlah kamu kerana benda itu akan mengingatkan kematian dan ada kelebihan kebaikan untuk kamu. Tetapi itu untuk orang awam. Bahkan kalau kita ziarah orang seperti ini, lebih-lebih lagi lah kebaikan kepada kita. Jadi macam saya sebut tadi, makam yang akan kita ziarah hari ini terdiri daripada Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi SAW. Saya nak cerita khusus tentang baginda Nabi SAW dulu. Baik, bila mana kita ziarah keturunan baginda Nabi SAW, anggaplah itu badal ataupun ganti kita ziarah baginda Nabi SAW. Sebab itu juga yang disebut oleh baginda Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku tak minta suatu benda apa pun. Rasulullah tak minta apa pun pak kita. Rasulullah bagi macam-macam, bagi, dia tak minta apa pun melainkan satu perkara, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dengan ahli keluarga aku. Jumpa ahli keluarga Rasulullah, buat baik, sedia makan, silaturahim dan sebagainya. Yang tu saja Rasulullah minta. Salah satu benda yang kita buat adalah hari ini, iaitu ziarah tunan baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah sebut, man zara ali baiti faqad zarani.
barang siapa yang menziarahi ahli keluarga aku, seolah-olah dia telah menziarahi aku. Jadi fi'lan, hari ini kita telah menziarahi ahli keluarga Nabi SAW. Jadi di Mesir ini, subhanallah, rahsia, kerana di Mesir banyak tempat yang boleh setiap orang itu untuk bertemu bagi Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri sebut, khususnya salah satu yang makruf, Sayyidina Husain itu sendiri. Ini kisah ni kalau nak cerita panjang, nak cerita panjang. Tapi kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Boleh cari kisah itu. Kan nak saya cerita? Cerita mana? Ala. Baik. Syekh Mutawalli Sya'rawi asal orang Mesir. Pernah dengar makruf. Syekh Mutawalli Sya'rawi makruf, orang hebat. Dia dulu pernah panjang cerita kisah dia. Dia pernah berkhidmat di Saudi. Jadi bila di Saudi ni, dia buat seperti mana amalan yang orang Mesir buat. Ziarah makam, lebih-lebih lagi dia duduk di Madinah ni selalu menziarahi Rasulullah lah, dengan buat maulid dan sebagainya. Jadi kita pun faham Saudi sekarang macam mana tak boleh buat benda tu. Kita kata macam palih lah, ziarah kubur tak boleh, nak buat maulid tak boleh, nak buat nu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dapat surat daripada kita kata rektor. بس ما تصوروش. لا مش هنصور. والسيدات تروح الناحية الثانية. تمام الناحية الثانية بس 5 دقائق كده ان شاء الله. بقى بس ولا تفتح لا الناحية الثانية ان شاء الله. نروح الناحية الثانية. تمام ماشي. Rezeki kita dapat masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya akan cerita. Sebab tu saya kata lagi yang perempuan, tapi sebelah sana ziarah. Kita ziarah dulu boleh? Sebab ni bukan waktu untuk pintu makam dibuka. Kita ziarah dulu, saya tambah sini. غرب في الدياج وشمس الحب ليس لها الغروب وأرباب الهوى قالوا شهدنا بأن الحب قد ستار العيوب. Apa yang menghimpunkan kita pada hari ini, yang membawa kita pada hari ini, yang menyampaikan kita pada hari ini, pada ketika ini, saat ini, hanya dua perkara, hanya dua huruf saja. Al-ha'u wal-ba'. Hub, kasih, sayang, cinta. Kalau tak ada asbab kita kasih, sayang, cinta, kita takkan ziarah. Walaupun sedap tak sedap, kan? Kita tak tahu pun mana kita nak pergi, mana kita nak ziarah, tapi ada niat. Walaupun sebesar zarah. Sebab tu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuhan hitung daripada walaupun sebesar zarah, Tuhan kira. Jadi sebab tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Tetapi ini benda ni dia sebalik, dia tak sama dengan bagi Nabi SAW. Kadang bagi Nabi SAW kita tak kenal dia pun. 100% tak kenal. Silap-silap 1% pun tak kenal. Tapi kasih sayang kepada dia melebihi daripada orang yang orang awam biasa. Kita tak kenal, kita nak kenal dia macam mana, kita nak cinta kepada dia macam mana. Itu perbezaan Rasulullah dengan orang awam biasa. Jadi rezeki kita dijemput masuk sebenarnya. Kalau tak asbab sahibul maqam izin, wan dia izin, tak boleh masuk. Dan asbab keberkatan yang hadir pada hari ini, orang awam yang lain-lain pun yang nak tunggu lagi sampai zuhur ni. Semata-mata duduk untuk apa? Tunggu sampai zuhur, sampai makan muka untuk ziarah. Tapi asbab berkat semua yang ada pada hari ini tolak saya, semua dapat masuk. Orang Mesir semua tumpang berkat tu. Alhamdulillah. Baik. Saya sambung kisah Syekh Mutawalli Sya'rawi ringkasnya. Bila mana dia dapat surat tu, surat tu kata apa? Wahai Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau nak teruskan apa yang hang buat ni, maksudnya ziarah makam, maulid dan sebagainya, sila balik ke Mesir. Tapi kalau nak stay juga di Madinah, di Saudi ni, maka tinggalkan semua apa yang hang buat. Kan kita faham Saudi ni tak berapa minat benda-benda sebegitu. Tidak seperti Mesir, tidak seperti Yaman dan lain-lain. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia sedih. Sedih sebab apa sedih? Kalau dia tak buat benda tu, kan? Benda tu macam kita selalu menziarahi, kalau kita duduk di Mekah ni, Madinah ni, contoh kita duduk Madinah lah, hari-hari kita pergi ziarah Rasulullah betul. Walaupun sekejap, hari-hari pergi. Bayangkan seminggu kita duduk Madinah, sehari kita pergi, selebihnya kita tak pergi. Agak-agak ada rasa macam tak syok, sedih, sayu, betul tak? Apatah lagi orang yang hubungan dia dengan Nabi SAW cukup rapat. Maka dia punya sedih ni, sedih sampai tertidur, sampai mimpi bagi Nabi SAW. Maka Rasulullah datang dalam mimpi Syekh Mutawalli Sya'rawi, wahai Mutawalli Sya'rawi, apa yang kau sedihkan? Aku sedih wahai Rasulullah.
sekiranya aku meneruskan apa yang aku buat sebelum ni, yakni ziarah engkau selalu, buat maulid selalu, maka aku akan hantar balik ke Mesir. Tapi kalau aku nak stay sini, aku tak boleh dah buat benda tu semua. Rasulullah kata, apa yang kau risaukan wahai Mutawalli Sya'rawi? Sungguhnya aku sentiasa berada di Mesir. Maka terkejut Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan seronoknya. Syekh Mutawalli Sya'rawi tanya, di manakah engkau selalu berada wahai Rasulullah SAW? Sungguhnya aku sentiasa berada dekat dengan cucuku, iaitu Sayyidina Al-Husain. Maka sebab tu ada satu hadis khusus tentang Sayyidina Husain. Al-Husainu minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Sayyidina Husain tu adalah daripada aku daripada Husain. Barang siapa mengasihi Sayyidina Husain, maka dia mengasihi aku, mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Mesir, jangan kita faham orang selalu ziarah Sayyidina Husain, kasih Sayyidina Husain, orang Mesir ni selalu pi ziarah, kita kata Syiah tak. Syiah tak sama dengan orang Mesir. Orang Mesir bukan Syiah. Syiah lain. Ihna minal muhibbin wa ihna lissa Syiah. Syiah bahaya depa bepi. Kita orang yang nak kejar tuntutan bagi Nabi SAW. Jadi maka start daripada tu Syekh Mutawalli Sya'rawi terus balik, beli satu rumah sebelah Sayyidina Husain, duduk depan tu, makan sentiasa. Banyak lagi kisah para ulama salihin yang sebut bahawa Rasulullah sentiasa berada di situ. Antaranya Syekh Saleh Ja'fari yang waktu first kita singgah tadi, yang saya tunjuk tadi makam dia tu. Dia pada satu hari, mau panjang ni nak cerita ni. Pada satu hari dia ziarah Sayyidina Husain. Setiap kali ziarah Sayyidina Husain ni, kalau dia bagi salam, Sayyidina Husain akan balas. Kita pun kita ziarah secara sini. Kita selalu benda-benda macam ni, kita selalu pandang zahir. Sebab tu saya kata, hadirlah dengan sini. Jangan dengan sini. Nak dengar pasal Rasulullah, jangan dengar sini. Dengar melalui ini. Kalau dengar ni, tak dapat perasaan kasih, cinta dan sayang. Dengar melalui sini. Jadi, bila mana pi Sayyidina Husain, selalu Syekh Saleh Ja'fari bagi salam, Sayyidina Husain akan balas. Kan? Balas seperti mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu juga. Pada suatu hari, Sayyidina Husain tak balas salam dia. 3 kali bagi salam, tak balas. Kita ni bila guru kita, contoh guru kita pun, bila mana tiba-tiba tarik muka dengan kita akan ada satu perasaan, Allah, apa salah aku buat hari ni? Kan? Betul tak? Kita rasa sebuah salah, gelisah dan sebagainya. Apatah lagi Syekh Saleh Ja'fari, di depan dia Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tak balas salam. Dia rasa, Allah, apa dosa salah aku buat? Maka duk dalam seketika Sayyidina Husain balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang lagu tu lah. Lalu Syekh Saleh Ja'fari kata, wahai Sayyidina Husain, apa menyebabkan dosa yang aku buat sampai hang tak balas salam aku? Lalu Sayyidina Husain kata apa? Wahai cucuku Saleh, sungguhnya aku malu kerana tadi dengan aku bagi Nabi SAW, Tok Wan aku. Mana mungkin untuk aku mengangkat suara aku untuk membalas salam kau sedangkan bagi Nabi SAW dengan aku. Jadi di Mesir juga salah satu perkara yang selalu saya kongsi, antara salah satu kaifiat khusus bagi orang Mesir, salah satu cara untuk tengok Rasulullah dalam mimpi walaupun jaga yaqazatan atau manaman, dengan banyak menziarahi Sayyidina Husain. Bang, siapa yang banyak menziarahi Sayyidina Husain, maka insya-Allah akan mudah bertemu dengan Nabi SAW. Ini rahsia. Rahsia apa dah beritahu kan? Rahsia tak semua rahsia tak boleh beritahu. Tapi ini khusus untuk orang Mesir lah. Sekali saya akan kongsi dalam perjalanan ke dan sebagainya beberapa cara untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nak lah kata mau, alhamdulillah. Baik. Panjang tu saya cerita tentang khusus tentang sahibul maqam. Tadi Ustaz Mustaqim tanya saya, Ustaz ni makam ataupun darah? Satu, sebelum kita masuk adakah ni makam ataupun darah, kena faham apa istilah maqam, apa istilah darah. Makam ni tak semestinya jasad ada di situ. Kadang kemungkinan jasad ada situ khilaf, satu. Nombor 2, dia pernah singgah di situ. Nombor 3, ada asar atau kesan di situ. Contoh makam Nabi Ibrahim lah depan Kaabah. Bukan jasad dia di situ, tapi sebab ada tapak kaki Nabi Ibrahim di situ, maka disebut juga makam. Ataupun dia pernah singgah ataupun ada asar, itu juga disebut makam. Tapi bila mana disebut darah, maka jasad confirm ada di situ. Jadi tentang makam ini, tentang makam ni suka untuk saya sebut, kalau kita menziarahi makam, kalau boleh, tak ada masalah untuk ambil tak adalah adakah ni makam ke darah. Tak ada masalah. Tapi bagi saya, kalau boleh jangan kita persoalkan ni makam ke darah. Takut-takut apa? Macam saya sebut perumpamaan ziarah orang hidup, ziarah orang mati. Kalau ziarah orang hidup, ni cara dia. Ziarah orang mati ni cara dia. Kan berbeza. Padahal dua-dua hidup. Begitu juga ziarah makam. Lagi kalau kita tahu ni tak ada jasad di sini, maka kita akan kurang adab di situ. Maka makam ke, darah ke, niat kita nak ziarah Tuhan punya dia tu. Maksudnya kita pergi ni bukan nak pergi nak tengok ni bok batu ke tak. Nak pergi jumpa Tuhan dia. Satu. Nombor 2,
Ini adalah khilaf sebenarnya, adakah Siti Ali Zainal Abidin dimakamkan di sini ataupun makruf di Baqi' Madinah seperti yang Ustaz Mustaqim sebut. Ya. Jumhur ulama dunia menyebut makam Siti Ali Zainal Abidin saja adalah di Baqi'. Ya, tetapi jumhur ulama Mesir, para awliya Mesir menyatakan Siti Ali Zain ada di sini. Kerana ada kisah macam mana boleh sampai di sini. Jadi saya berpegang Siti Ali Zain ada di sini, jasad di sini dan juga anaknya juga di sini. Ini ada dua makam. Siti Ali Zain dengan Siti Zaid di sini. Saya di sini. Kalau tanya orang Mesir pun dia akan kata di sini. Baik. Kisah ini ada kaitan dengan tadi Siti Sayyidah Zainab. Ada kaitan macam mana Sayyidah Zainab boleh sampai ke Mesir, para awliya salihin boleh sampai ke Mesir Ahlul Bait. Bermula kisah dia panjang, saya pendekkan, iaitu ketika mana perang Karbala lah. Perang Karbala ni perang yang kita kata perang fitnah. Fitnah ni bukan fitnah kata Islam, fitnah pada zaman tersebut. Iaitu kita tahu di antara sahabat Ahlul Bait ni berlawan dengan tentera yang pimpinan Yazid bin Muawiyah. Di mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni pernah disebut oleh Rasulullah SAW, wahai Muawiyah, sungguhnya keturunan kau akan memerangi keturunan aku nanti. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tak kahwin. Sebab takut. Kita bila Rasulullah sebut tu, yang kata Rasulullah sebut, kita pun kalau guru kita sebut kita, nanti anak panak hang akan perang aku. Maka kita nak kahwin tak? Tak mau kahwin. Takut. Apatah lagi Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tak kahwin. Sampailah dia ditimpa satu penyakit, boleh cari dalam kitab. Satu penyakit yang mana mau tak mau dia kena kahwin. Penyakit apa mau tak mau kena kahwin? Cari dalam kitab. Siapa pernah jalan ziarah Makkah dengan saya, dia tahu. Saya ni jarang kongsi semua benda direct suap lagu tu dak. Sebab bagi saya kesedapan zuk untuk kenal seseorang itu lebih sedap dengan kita mencari selepas kita mendengar tentangnya. Kita dengar pasal Rasulullah, kan, semata-mata dengar tapi tak mencari, tak sonok. Carilah pasal Rasulullah. Start daripada Rasulullah hidup, perang, baca, cari. Lagi sonok, lagi sedap, lagi menambah kecintaan kepada Nabi SAW. Sebab tu saya tak suka jolok cerita semua. Lagi cerita semua, pakai dengar. Kalau dengar, simpan tak apa. Aku masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, lihat. Baik. Perang Karbala waktu tu, berbalik kepada cerita Sayyidina Muawiyah tadi, maka dia ditimpa satu penyakit, mau tak mau dia kena kahwin, maka dia kahwin. Dia kahwin pula dengan orang yang mana secara logik akal tak boleh beranak, dengan orang tua yang dah tak boleh beranak, tapi nak membenarkan kalam Sayyidina Nabi SAW, maka dapat anak nama Yazid. Maka zaman ini fitnah. Hatta Sayyidina Husain sebelum pergi ke Karbala, ramai sahabat-sahabat telah menegah. Tapi panjanglah cerita tu, saya cerita pendeknya. Ketika mana perang, semua Ahlul Bait di bawah pimpinan Sayyidina Husain turun pada peperangan Karbala tersebut, kecuali seorang, iaitu Siti Ali Zainal Abidin. Ditakdirkan Allah SWT, Siti Ali waktu tu sakit, tak mampu keluar perang, lalu dia duduk di dalam khemah dijaga oleh makcik dia, iaitu adik Sayyidina Husain, adik ayah dia Sayyidah Zainab. Tadi kan saya cerita cucu Rasulullah ada 6. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Zainab, Sayyidina Mukassum, Sayyidah Ruqayyah. 6 ini. Sayyidah Zainab ini waktu tu dia yang perempuan dia ketua. Yang laki Sayyidina Husain ketua. Jadi di sini kita boleh belajar satu benda berkaitan dengan kasih sayang kepada Allah Taala. Rasulullah, Ahlul Bait, para awliya salihin, tak ada beza laki, tak ada beza perempuan. Benda tu boleh tengok di Mesir. Kalau kita mungkin di Malaysia agak orang kata orang perempuan tekan belakang lah. Pada Malaysia Khasidah selalu laki je pergi depan. Kalau di Mesir laki perempuan sama naik. Sama naik macam mana nak tahu kena mai. Sebab tu tengok kadang kita duk fikir ustaz beraurat ni dan sebagainya. Kalaulah orang perempuan ini ada kita kata batasannya dalam perkara-perkara ini, mana mungkin ada Sayyidah Zainab, mana mungkin ada Sayyidah Nafisah, mana mungkin ada Sayyidah Ruqayyah, mana mungkin ada Sayyidah Fatimah yang memimpin, mana mungkin. Jadi kalau nak cerita bab ni panjanglah. Berbalik pada cerita tadi, Siti Ali Zain dijaga oleh makcik dia Sayyidah Zainab. Sampai pendek cerita, Siti Ali Zain nampak kata ramai keturunan Rasulullah dan para sahabat telah syahid, maka dia minta dua benda kepada makcik dia. Wahai makcik aku, berikan kepada aku tongkat dan pedang. Tongkat untuk ampu kelemahan, kesakitan dia ni, pedang untuk dia berperang. Jadi bila mana dia nak keluar daripada khemah, Sayyidina Husain nampak. Lalu Sayyidina Husain pesan kepada Sayyidah Zainab, wahai adikku, apa-apa yang terjadi jangan benarkan Ali Zain keluar sertai peperangan. Sampailah Sayyidina Husain syahid. Panjanglah kat cerita tu. Lalu tentera Yazid bin Muawiyah ni kepung khemah. Yang lelaki semua dah syahid, tinggal perempuan. Kepung yang perempuan ni nak bunuh semua sekali.
Tetapi bangun Sayyidah Zainab kata alangkah celakanya kalau kami yang perempuan nak bunuh. Sebab budaya Arab atau orang Islam sendiri pun, ataupun kalau bukan orang Islam pun, budaya Arab kalau bunuh orang perempuan, budak-budak orang tua ni kira lekeh hang hebat tara mana pun hampir sentuh depa ni. Maksudnya hang lekeh. Aib bagi hang aib. Jadi pendek cerita, depa ini dibawa balik ke Madinah. Kepala Sayyidina Husain diletakkan di hadapan Yazid bin Muawiyah. Lalu Yazid ni ambil dia punya tongkat, letak dia punya tongkat dekat mulut bibir Sayyidina Husain. Lalu bangun Sayyidina Anas bin Malik. Dua orang yang selalu kita tertukar, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Malik bin Anas. Sayyidina Anas bin Malik sahabat Rasulullah, Sayyidina Malik bin Anas imam mazhab. Imam mazhab Malik itulah. Sayyidina Anas bin Malik bangun. Sayyidina Anas bin Malik kata, sesungguhnya aku pernah tengok mulut itu berkecupan dengan baginda Nabi SAW. Sekali lagi hang buat, aku mangkit bunuh hang. Maka di sini kita boleh belajar satu lagi benda. Perkara yang berkaitan dengan kasih sayang ini kadang-kala mengangkat hukum-hukum fiqh, hukum-hukum fiqh yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli bait Rasulullah. Contoh. Contoh. Ketika mana wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab buat apa? Sayyidina Umar bangun, Sayyidina Umar kata, barang sesiapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku bunuh. Dari sudut zahir, kalau kita faham cerita ini, agak-agak Sayyidina Umar ni tak erti kata hukum bunuh orang ni berdosa. Sayyidina Umar bodoh kata bunuh orang berdosa. Kenapa Sayyidina Umar sanggup mengungkap perkataan tu? Barang siapa kata Rasulullah wafat, aku bunuh, aku pancung. Sebab apa? Sebab perasaan kasih sayang tu terlampau menebal. Hatta dikatakan kalau Sayyidina Umar sekalipun bunuh siapa yang ada di situ, asbab terlampau kasih, terlampau cinta, maka tak dikira. Sebab tu saya kata kadang-kadang hukum fiqh ni tu berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, bila mana hubbullah wa rasuluh wa alil bait, maka dia tak ada beza lelaki, tak ada beza perempuan. Kan perempuan kita kata ada aurat dan sebagainya dari sudut fiqh. Tetapi bab nak kasih Rasulullah, nak cinta Rasulullah, ziarah makam ke apa ke, tak ada beza lelaki, tak ada beza perempuan, semua sama. Kerana kaedah itu telah diangkat oleh perasaan kasih dan sayang pada Rasulullah dan Ahli Bait. Faham tak maksud saya? Kata faham contoh nak aku bahasa saya ni payah lagi dia cakap orang putih. Tengok semua mak. Seminit lagi saya berhenti. Jangan percaya seminit saya. Baik. Pendek cerita, Sayyidina Anas bin Malik marah sampai tara tu, tengok dia kata sekali lagi hang buat lagu tu, aku bunuh hang. Sama dengan kisah Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Bukan Sayyidina Anas bin Malik tak tahu kata hukum bunuh berdosa, tapi asbab terlampau kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW, hang buat saja Yazid, aku bunuh hang. Aku tak kira dah berdosa tak berdosa. Sebab tu ada satu kalam, sekiranya mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait ini hukumnya berdosa besar, nescaya dosa besar itu takkan aku minta ampun kepada Allah SWT sampai bila-bila. Faham tak kalam tu? Saya ulang, sekiranya mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait termasuk dalam berdosa besar, nescaya dosa besar tu aku takkan minta ampun sampai bila-bila. Kalam ni makruf. Faham tak? Kau nak saya ulang? Faham kan? Maksudnya apa? Confirm dah benda tu tak berdosa, tapi sekiranya berdosa pun asbab terlampau kasih dan sayang pada Rasulullah dan Ahlul Bait, dia takkan minta ampun. Jadi Yazid punyalah takut, macam mana punya marah Sayyidina Anas bin Malik tu sampai Yazid takut menyebabkan keturunan Rasulullah semua dihalau keluar daripada Madinah. Termasuk Siti Ali Zain tadilah dihalau keluar. Maka sebelum perjalanan sampai ke Mesir, mereka berhenti banyak tempat. Pendeklah saya pendek cerita. Semua tempat telah dimomokkan kata yang nak mai ni puak Khawarij. Jadi bila orang setempat tahu kata Khawarij nak mai, mereka halau keluar. Sebab zaman dulu mana ada Facebook. Mana ada Facebook, oleh maklum tak, okey, sekejap dekat Palih ada keturunan Rasulullah nak sampai. Jadi minta sambut. Tak apalah. Ni tak tahu, tiba-tiba mai. Orang kata ni, lagi nak mai ni satu kelompok ni Khawarij. Maka orang setempat halau. Sampailah di satu tempat, Sayyidah Zainab diminta oleh salah seorang waliullah, wahai Sayyidah Zainab, bawalah keturunan kamu ini masuk ke dalam Mesir, insya-Allah orang Mesir akan sambut dan terima kamu seperti mana yang sepatutnya. Maka Sayyidah Zainab bawa termasuk Siti Ali Zain masuk ke dalam Mesir. Depa masuk Mesir melalui Sinai di persempadan di sempadan satu tempat masih ada sampai ini, nama dia Arish. Masuk melalui Arish. Sini kita boleh bayar satu benda lagi, iaitu Sayyidah Zainab sebelum dia masuk ke dalam Mesir ini, dia beritahu kepada guard yang jaga tu, kita kata immigration lah zaman law. Waktu tu pun ada pintu sepadan.
Sayyidah Zainab kata apa? Tolong beritahu kepada pemerintah Mesir, aku Zainab binti Ali binti Fatimah binti Rasulullah SAW nak masuk ke dalam Mesir. Tengok nah. Ni orang yang makamnya tinggi besar pun minta izin nak masuk suatu tempat. Apatah lagi. Jadi salah satu lagi, ni kadang syaitan ni saya tak catat habis. Kadang syaitan tu sangkut. Salah satu lagi cara adab menziarahi makam, sebelum kita masuk pada tuan punya makam ataupun sebelum sampai kepada suatu makam, minta izin. Contoh, sekali kita nak pergi makam sekian kan. Contoh, tadi sebelum kita masuk makam Sidi Ali Zain, contoh, wahai Sidi Ali Zain, aku minta izin nak pergi tempat hang, nak ziarah hang. Maka insya-Allah kalau buat benda tu, makam yang tutup akan buka. Termasuk waktu Covid. Waktu Covid, makam tutup boleh tanya Ustaz Hashim. Makam semua tutup. Tapi alhamdulillah, ada setengah makam yang saya pergi, saya buat benda ni, makam tersebut buka. Alhamdulillah. Tu saya kata, tutup buka makam ni bukan atas kunci, orang jaga kunci. Kadang hati dia digerakkan oleh sahibu makam untuk buka. Jadi bila mana sampai berita tersebut pada pemerintah Mesir, dikatakan pada ketika itu hatta orang Muslim dan orang Masihi semua keluar daripada rumah yang ada di dalam Mesir, semua keluar, semua tunggu di perbatasan Irish sambut Sayyidah Zainab dan keturunan Rasulullah yang lain termasuk Sidi Ali Zain, seperti mana orang Madinah sambut Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Maksudnya kasih sayang orang Mesir ni kepada Rasulullah dan Ahlul Bait ni sangat tinggi daripada dulu lagi. Tu saya cerita, hatta maulid ni semua maulid para auliya salih semua disambut. Kita hanya sambut maulid Nabi. Orang Mesir sambut maulid Sayyidina Husain, Sidi Ali Zain, Sayyidah Sukainah, Sayyidah Zainab, semua disambut. Maulid ni tidak disambut saja-saja. Kerana maulid ni ada rahsia. Cerita pasal maulid panjang pula, wallahu alam. Ada nak tanya tak? Saya berhenti sebelum saya sambung cerita lain lagi. Jadi ada nak tanya apa? Simpan dulu soalan, kalau ada nak tanya, lagi saya sebut. Tu adalah satu batu. Batu ni tak termasuk dalam masjid punya binaan. Batu tu dikatakan dibawa daripada Mekah. Kerana di batu tu ada lubang tu pernah diletak. Sidi Ali Zain pernah letak tangan dia di situ. Subhanallah, dia letak tangan. Ni ada satu rahsia, lagi saya kongsi. Dia pernah letak tangan di situ, sampai hari ini batu tu masih bau. Pakcik yang pernah letak tangan tadi cuba bau, masih lagi bau tak? Padahal tadi lama orang letak, 10 minit. 10 minit apa dah kena setengah jam pun letak, masih lagi bau cik. Kalau minyak wangi belum tentu. Satu rahsia saya nak kongsi. Semua masuk dalam makam tadi betul? Bau tak wangi tu? Sebelum ni pernah ziarah makam-makam lain kan? Orang Yaman telah lah. Perasan tak bau makam yang sama macam mana kita masuk ke Masjid Nabawi, betul tak? Bau makam, bau tu lagi kuat bila kita masuk ke dalam raudhah, betul tak? Betul tak? Maka bau ni bau daripada siapa? Bau ni Ahlul Bait, maka baunya asalnya hatta dalam Masjid Nabawi, bau bukan ada orang spray. Memang kita nampak ada orang spray. Memang orang spray, tapi bau tu tak pernah berubah. Lagi kita masuk dalam raudhah, bau tu lagi kuat, betul tak? Siapa pernah masuk dalam raudhah dia tahu, lagi kuat. Begitu juga bila masuk ke dalam makam, bau yang sama secara kita tak sedar. Saya selalu sebut pada budak-budak di Mesir yang ziarah makam, kadang dia tak perasan. Tiba bila kita sebut ni boleh perasan. Jadi sebab tu saya kata ziarahi makam. Kerana sebab tu sebelum saya tutup, berapa kali nak tutup lah ni, tak tutup-tutup, ingat hadis Nabi SAW sebut, selalu kita dengar, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Dia ada satu rahsia selepas tu, faman kanat hijratuhu lillah wa rasulih fa hijratuhu lillah wa rasulih. Siapa pergi satu tempat nak Allah Taala Rasul, dia dapat Allah Taala dan Rasul. Saya nak ajak satu benda, pilah ziarah makam-makam, khususnya Ahlul Bait. Niat jangan semata-mata ziarah, niat sahibul maqam. Ya Allah, aku nak pergi ni. Faham maksud saya? Seolah-olah kita nak ziarah bagi Nabi SAW. Sebab tu kalau tengok orang Mesir pertama, dia akan pergi selain daripada Assalamualaikum nama sahibul maqam, dia akan sebut